Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk video kali ini saya akan kongsikan berkaitan dengan tajuk yang ke-8, yakni tajuk berkaitan dengan al-aun. Untuk itu para pelajar boleh rujuk pada buku teks muka surat 52. Dan pada perbahasan yang awal kita akan lihat kepada ta'rif al-aun dari sudut lughatan dan istilah. Baik, dari sudut lughatan iaitu al-mailu ilal jauh, yakni kecenderungan kepada kezaliman ataupun ketidakadilan. Kecenderungan kepada kezaliman ataupun ketidakadilan. Manakala dari sudut istilahnya pula, wa ziyadah fi adadi ashabil furud wan naqsu fi maqdir ansibaihim, yakni penambahan pada bilangan saham ataupun bahagian ashabul furud dan pengurangan pada kadar yang diperolehi oleh mereka. Baik, sebagai contohnya untuk lebih jelas, terus kita lihat kepada gambar rajah yang saya buat. Contohnya 6 bahagian. Sepatutnya dalam suatu permasalahan pewarisan kita menggunakan asal masalah 6. Akan tetapi dengan sebab-sebab tertentu maka ia menjadi 7 bahagian. Dan bila suatu pewarisan tu menjadi 7 bahagian, maka setiap satu daripada 7 bahagian ini akan menjadi lebih kecil dia punya nilai dia berbanding 6 bahagian tadi. Ini para pelajar boleh tengok pada gambar rajah dan boleh faham. Baik, kembali kepada buku nota, buku teks kita. Seterusnya, alimat anna usul masail tanhasir fi sab'ah, yakni tentang usul masail yang kita telah belajar sebelum ni, iaitu terbahagi kepada 7 bahagian, pada 7 nombor. Dan 7 nombor tersebut dibahagikan kepada 2 bahagian dalam permasalahan al-aun. Baik, kita tengok bahagian yang pertama, arba'ah minha la ta'ul, 4 nombor yang tidak akan menjadi aun, iaitu nombor asal masalah 2, asal masalah 3, asal masalah 4 dan 8. Baik, 4 nombor ni, 4 asal masalah ni ia tidak akan menjadi aun. Baik, dan salasah minha qad ta'un wa hiya 3 nombor atau 3 asal masalah yang menjadi aun, iaitu 6, 12 dan 24. Baik, kita tengok pada contoh yang dia bagi. Yang ini contoh yang pertama, contoh angka ataupun asal masalah 6 yang berubah ataupun qad ta'un ila sab'ah, yang menjadi aun kepada 7. Patutnya 6 dia jadi 7. Tengok kepada situasi yang diberi. Si mati meninggalkan zaujan, yakni suami, dan 2 adik-beradik seibu sebapa. Dan harta peninggalan dia sebanyak 35 bahagian. Maka tengok, zaujan akan memperolehi 1/2 oleh kerana tiada waris, dan ukhtan syaqiqatan akan memperolehi 2/3 kerana bilangan dia 2 orang. Maka 1/2 dan 2/3, sebagaimana kita belajar sebelum ni, samakan angka penyebut ataupun angka di bawah, angka pecahan yang berada di bawah ni, 1/2 dan 2/3. Dan kita jumpa usul masalah ataupun asl masalah dia, iaitu nombor 6. Jadi kita menggunakan nombor 6 dalam asal masalah kita. 6 bahagi 2 sama dengan 3, 3 darab 1, jawapannya 3. Seterusnya 6 bahagi 3 sama dengan 2, 2 darab 2 sama dengan 4.
Baik. Seterusnya 3 campur 4 sama dengan 7. Dan angka 7 ni lebih berbanding dengan asal masalah yang kita guna tadi. Sepatutnya kita menggunakan 6 sahaja. Akan tetapi bila dikira dan keluar dia punya angka pengiraan dia berubah menjadi 7. Maka 7 ni dikira sebagai asal masalah yang baru bagi 6 tadi. Dan seterusnya bagaimana nak bahagikan 35 bahagian tadi? Tengok kepada pengiraan yang seterusnya. Aslul mas'alah min sittah ta'ul ila sabah. Ini kata usul masalah daripada 6 tadi berubah kepada 7. Ta'ul ila sabah. Qimatus sahmil wahid, bahagian saham yang satu, dia nak kira satu saham ataupun satu bahagian berapa? Iaitu 35 bahagian tadi dibahagikan dengan bilangan asal masalah baru tadi, iaitu 7. 35 bahagi dengan 7, maka dia akan keluar 5 abdanah, iaitu 5 bahagian. Untuk satu inilah, satu daripada 7 bahagian tu maksudnya 5. Nasibuz zauj, bahagian suami akan memperolehi berapa? Cara nak kira dia 5 tadi didarabkan dengan 3. Darabkan dengan 3. Zaujan, ini suami dapat 3 bahagian tadi. Maka dia dapat 15 bahagian. Dan ukhtan syaqiqatain, dia akan dapat 20 bahagian dengan cara 5 darab dengan 4. Dia dapat 4 bahagian tadi. Dan itulah pembahagian bagi permasalahan yang dia bagi ni. Iaitu 6 yang ta'ul ila sabah, 6 yang berubah kepada 7. Begitu juga dalam permasalahan yang seterusnya, 6 dia berubah kepada 8. Sama saja pengiraan dia, 6 berubah kepada 8. Dan seterusnya 6 berubah kepada 9. Asal masalah 6 dia berubah kepada asal masalah yang baru, iaitu 9. Pengiraan dia sama sahaja. Dan yang terakhir dia berubah daripada 6 kepada 10. Usul masalah 6 berubah kepada 10. Baik, itu usul masalah 6, asal masalah 6. Adapun asal masalah bagi 12, wa amma al-athna asyara fata'un thalatha marrat, dia berubah 3 kali kepada bilangan fardiyah faqat, iaitu 13, 15 dan 17. Maksudnya 12 ni dia boleh berubah kepada 13. Sebagai contoh di bawah ni, para pelajar boleh rujuk. Pengiraan dia pun sama, cuma aslu masalah sahaja yang berubah. Cumanya dalam asal masalah 12, dia hanya berubah kepada 3 nombor ni sahaja. Iaitu asal masalah 12 boleh berubah kepada 13. Asal masalah 12 boleh berubah kepada 15. Dan asal masalah 12 boleh berubah kepada 17. 3 nombor ni sahaja. Okey. Seterusnya arba'ah wal ishrun, 24. Ia akan berubah aulan wahidan faqat. Dia akan berubah satu keadaan ataupun satu nombor saja. 24 dia akan berubah kepada 27. Kama fil masalah mimbariyah. Okey, 24 dia hanya berubah kepada 27 saja.